Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini dan terima kasih semua karena sudi singgah ke channel ini. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk fikirkan satu isu yang mungkin tidak banyak dibincangkan di media arus perdana, tetapi hakikatnya ia sangat penting untuk masa depan Sabah dan mungkin juga masa depan Malaysia, yaitu isu kedaulatan karbon. Ya, bunyinya mungkin macam teknikal dan agak asing bagi sesetengah orang. Tetapi bila kita bongkar betul-betul, Anda akan sedar isu ini bukanlah soal pokok semata-mata, tetapi soal kuasa, ekonomi, dan juga kedaulatan negeri. Baru-baru ini telah timbul satu amaran serius daripada beberapa aktivis alam sekitar dan pemimpin negeri Sabah. Mereka kata masa semakin suntuk untuk Sabah bertindak mempertahankan hak terhadap aset karbon sebelum Kerajaan Persekutuan membentangkan rang undang-undang perubahan iklim di Parlimen tahun ini. Kalau Sabah lambat, kita bakal kehilangan kuasa sekali lagi. Seperti mana kita pernah hilang kawalan ke atas minyak dan gas satu ketika dahulu. Ironinya, kali ini ia berlaku atas nama perubahan iklim dan juga kelestarian. Mari kita lihat realiti sekarang. Walaupun Sabah mempunyai Majelis Tindakan Iklim Sabah yang ditubuhkan sejak tahun lepas, tetapi dasar atau undang-undang karbon negeri masih belum ada. Sedangkan negeri ini adalah antara kawasan paling hijau dan kaya biodiversity di Malaysia. Banyak pihak bimbang kalau Sabah tidak segera menggubal undang-undang sendiri, maka Sabah perlu akur kepada dasar persekutuan yang mungkin tidak mengambil kira keadaan sebenar dan juga hak negeri. Kita kena ingat, hutan Sabah bukan sahaja penting untuk negara kita, tetapi juga untuk dunia. Ia menyerap karbon dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi carbon sink utama negara. Ini bukan saya kata, tetapi ini diakui sendiri oleh pakar dan juga NGO alam sekitar. Pengerusi Future Alam Borneo, Anton Ngui, berkata, Sabah adalah penyerap karbon bersih dan sepatutnya berada di barisan depan dalam keputusan iklim peringkat nasional dan juga antarabangsa. Anton juga kata kalau kita gagal mempertahankan hak terhadap sumber karbon, kita akan kehilangan satu aset yang sangat berharga. Bukan sahaja dari segi alam sekitar, tetapi juga dari segi ekonomi. Beliau menekankan bahwa ada peluang besar untuk Sabah muncul sebagai pemimpin dalam bidang keuangan iklim, pelaburan teknologi hijau dan ekonomi yang mapan. Tetapi semua ini hanya boleh berlaku kalau Sabah kendalikan sumber karbonnya sendiri. Beliau memberi amaran, dan ini saya rasa sangat serius, bahwa kalau kita lambat bertindak, Sabah akan diperundangkan keluar dari hutannya sendiri. Maksudnya, Undang-Undang Persekutuan akan mengambil alih kawalan terhadap kawasan hutan Sabah dan negeri ini tidak lagi boleh membuat keputusan sendiri tentang apa yang berlaku di dalam hutannya. Sudah macam kita duduk di atas tanah sendiri tetapi tidak boleh kawal apa yang berlaku atas tanah itu. Coba Anda bayangkan. Penasihat Perubahan Iklim Sabah, Datuk Daryl Weber, pun pernah memberi kenyataan yang sama. Katanya, Sabah sudah buat kerja keras dalam pemeliharaan hutan selama beberapa dekad. Dan usaha ini telah jadikan Sabah antara negeri paling penting dalam menyeimbangkan pelepasan karbon di Malaysia. Tetapi dia juga telah memberi amaran, kalau kita lepaskan kawalan ini sekarang, sangatlah susah untuk kita ambil balik nanti. Isu ini turut dibangkitkan oleh pemimpin politik Sabah, Wakil Rakyat Tunku As-Safal Panglima Alian, menyeru supaya rangka undang-undang negeri diperkuatkan untuk melindungi kepentingan Sabah. Senator Datuk Nelson Wences pula menyatakan bahwa walaupun usaha persekutuan dalam perubahan iklim sangatlah dialu-alukan, Sabah mesti ada tempat dalam perundingan dasar nasional. Kita tidak boleh dibiarkan lagi di pinggir. Ketua Pemeliharaan WWF Malaysia untuk Sabah, Dr. Rebecca Jumin, menyebut bahwa Sabah sudah pun meminda enakmen hutan 1968 untuk membuka laluan kepada pengurusan karbon. Tapi kalau langkah susulan lambat dibuat, momentum itu akan hilang.
Dan bila undang-undang persekutuan digubal dan diluluskan, Sabah akan menjadi lemah dan terpaksa mengikut sahaja. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan pun sudah cakap benda ini di dalam Dewan Undangan Negeri sejak tahun lepas. Beliau memberi amaran bahawa Sabah mesti menggubal undang-undang karbon sendiri kalau tidak mahu terperangkap dengan dasar pusat. Baiklah sahabat-sahabat semua. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk fikir balik satu perkara yang penting. Tidakkah ini semua mengingatkan kita kepada apa yang berlaku terhadap minyak dan gas dulu? Ingatkah bagaimana Sabah pernah ada kuasa penuh terhadap sumber minyak, tetapi selepas Akta Pembangunan Petroleum 1974 diperkenalkan, kuasa itu perlahan-lahan beralih ke persekutuan melalui Petronas. Sehingga hari ini, Sabah hanya menerima royalti sekitar 5% dan segala keputusan besar tentang sumber asli negeri dibuat di Kuala Lumpur dan bukannya di kota Kinabalu. Kita juga pernah hilang kawalan terhadap hasil sawit, malah kawasan perairan Sabah pun satu masa dulu dikategorikan di bawah bidang kuasa persekutuan. Ini semua berlaku karena kelewatan bertindak dan terlalu percaya bahwa kerajaan pusat akan jaga kepentingan negeri. Tetapi hakikatnya sejarah menunjukkan sebaliknya. Dan sekarang muncul pula isu karbon. Apa yang ramai tidak tahu, karbon ini boleh dijual dalam bentuk kredit karbon di pasaran global. Negara-negara maju yang menghasilkan pencemaran tinggi sanggup membayar jutaan dolar untuk membeli hak kepada penyerapan karbon. Jadi, bayangkan, kalau Sabah tidak kawal sumber ini, siapa yang akan dapat manfaat? Negeri ini ataupun pihak luar? Kita sudah boleh jangka sebenarnya. Kalau tiada undang-undang negeri yang jelas, maka semua urusan jual beli kredit karbon akan diurus oleh Putrajaya dan Sabah hanya akan diberikan sisa hasil. Dan apabila semua kontrak jangka panjang dimeterai, kita sudah tidak boleh membuat apa-apa lagi, kecualilah menangisi peluang yang kita biarkan terlepas. Jadi sekarang saya ingin tanya Anda semua, sampai bila Sabah perlu berdiam diri? Adakah kita mahu ulang kesilapan lama dan membiarkan kedaulatan negeri kita dikikis satu demi satu atas nama pembangunan nasional? Adakah isu perubahan iklim dan kelestarian ini sedang digunakan untuk menyusun semula kuasa dengan alasan baik, tetapi hakikatnya melucutkan kawalan negeri atas asetnya sendiri? Adakah pemimpin Sabah sekarang ini benar-benar berani untuk bertegas di dalam isu ini, ataupun mereka akan ulang skrip lama, yaitu diam, tunggu, dan akur? Adakah Anda, rakyat Sabah, bersedia untuk melihat hutan yang kita selama ini pertahankan tiba-tiba menjadi milik orang lain di atas kertas perjanjian yang kita tidak pernah nampak? Ini bukanlah lagi isu alam sekitar semata-mata. Ini adalah isu maruah, kedaulatan, dan juga masa depan. Dan kalau kita tidak bersuara sekarang, bila lagi? Baiklah semua, terima kasih kerana telah sudi mendengar sampai habis. Saya tahu ini bukanlah topik yang viral seperti drama politik atau selebriti, tetapi ini adalah isu yang lebih besar dari semua itu. Ini adalah tentang hak kita sebagai rakyat Sabah dan tanggung jawab kita untuk mempertahankannya. Kalau Anda rasa isu ini penting, tolonglah share video ini kepada seramai mungkin dan tinggalkan juga komen. Apakah pandangan Anda tentang isu karbon ini? Patutkah Sabah bertindak segera? Patutkah kita ada undang-undang negeri sendiri? Atau Anda rasa persekutuan memang lebih layak uruskan semuanya? Baiklah semua, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kupasan kritikal seperti ini. Sampai kita jumpa lagi, jagalah negeri kita, jagalah masa depan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.